Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar anda semua ya? Hari ini saudara, cuaca nampaknya alhamdulillah ada sedikit hujan, saudara. Sejuklah sikit ya. Saudara Aziz Ahmad, apa khabar saudara? Saudara Alimin Makno, saudara Alan Hajidin, apa khabar orang Kelang? Saudara Syafuddin Hamka, saudara Mustafa Ilyas, saudara Abdul Ghaffar Subuh, saudara Abdul Ghaffar Subuh. Saudara, kita juga dengan saudara Sulaiman Roslan Joka, apa khabar Jo? Semoga dimurahkan rezeki. Saudara Bakat Ahmad, saya mendoakan selamat berpuasa. Saudara Zamari LC, saudara Abdullah Bakar. Begitu juga dengan saudara Abu Nems, saudara Adi, Puan Akilah Atika, Puan Salwa, saudara Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam, saudara Ahmad Yusof, Puan Suraya Shah, apa khabar Puan? Semoga sihat walafiat menuju al-akhirat, semoga diberkati. Terima kasih ya, saudara Satria Setiawan, orang Setiawan. Dah sembahyang tarawih ke belum? Ayub. Syahli Ahmad, apa khabar saudara? Saudara ni hadir dari Mengelembu ya, saudara Satria Setiawan. Saudara Razali Manap, Kabare menuju akhirat. Waras, saudara Abu Nem dari Taiping. Begitu juga dengan saudara Tuan Haji Rasimin Mat Nayan, saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Saudara menuju akhirat, nampak macam tak sihat lah, bulan puasa saudara, biasalah tu. Saudara Puan Akilah Atikah, cuaca dia panas. Oh, alhamdulillah, tak ada hujan, tapi memang panas lah sekarang ni saudara ya. Tuan Haji, saudara Tengku Osman, saudara Muhammad Sani, saudara Nash Iskandar, saudara Abdullah Hamid. Begitu juga saudara Muhammad Mazlan Abdul Manaf dari Sri Manjung. Apa khabar orang Manjung? Moga-moga sihat ya. Saudara Muhammad Asri dari Kuantan, saudara Haji Wan Ismail, apa khabar Haji? Saudara Al-Jabar, moga sihat sejahtera. Puan Marabiah Abdullah, Puan Halimah Hashim, terima kasih. Kita adalah warga cinta damai ya. Saudara Azaki Yusof, Zaki Ahmad, Rashid Saleh dari Sungai Siput. Terima kasih saudara Rashid, saudara Azmi Omar dari Mindef, Ali dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni. Ya Pak Cu dari Langkap. Pak Cu dari Langkap. Saya mohon maaf lah kalau tak dapat menyantuni semua. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada suasana negara kita hari ini saudara. Hari ini saudara lah hari Isnin, iaitu 5 April. Dan merupakan hari ketiga bulan Ramadan kita berpuasa saudara. Tapi tarawihnya dah 4 hari dah. Dan menurut saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-741 bumi kita ini diserang oleh virus corona. Dan semalam nampak gayanya ada pengurangan begitu ketara daripada 12,380 kepada 10,002 orang sahaja. Jumlah kumulatif yang dijangkiti virus corona sejak ia menyerang adalah 4,256,469 orang. Bagaimanapun mereka yang berjaya dirawat, yang pulih adalah 4,041,723. Semalam angka kematian adalah 28 orang, menjadikan jumlah kematian sudah 35,127 warga kita. Sebab itu saudara, jagalah kesihatan dengan baik ya. Raja Kamal Raja Baizal daripada Sungai Petani, apa khabar aku? Doa saya agar anda semua menjaga kesihatan sebaik mungkin. Kerana apa yang saya lihat, jangkitan ni masih lagi, walaupun ada kurang, tapi jumlah angkanya masih 10,000 saudara. Dari segi pecahan negeri-negeri, saya lihat cuma Selangor saja lagi yang tinggal ribuan, iaitu 5,792. Negeri lain susut, Johor 489, Sabah 140, di wilayah Persekutuan 481, susut banyak tu daripada 909 orang.
Kemudian di Sarawak juga 328. Alhamdulillah, di Kedah ada sikit peningkatan 8 orang. Kemarin 330, semalam 338. Di Pulau Pinang 414, di Kelantan. Kelantan ni dah cantik, dah molek dah 184. Tiba-tiba semalam dia ada meningkat sedikit pada 190. Di Perak alhamdulillah susut pada 403. Cuma Negeri Sembilan ni tak menentu nampak gayanya. Di Negeri Sembilan sekejap turun, sekejap naik. Tu hari dia naik 412 dah, tapi semalam naik balik 586. Begitu juga di Pahang, daripada 287 naik kepada 306 orang. Di Terengganu 235 naik 3 orang, jadi 238. Dan di Melaka alhamdulillah susut. Di Labuan juga susut 20 orang saja. Di Putrajaya susut 46, dan di Perlis tinggal 20 orang. Mudah-mudahan supaya kita dapatlah berusaha supaya kita selesaikanlah COVID ni. Nak raya dah ni saudara. Dan jumlah saya lihat dengan 4 April jangkitan 10,000 menjadikan bulan April ini adalah 54,550 jangkitannya, ya, Puan Nuridah Kamarudin. Hari ini hari Selasa, puasa ke-30. Puasa ketiga, hari ketiga. Hari ni hari Selasa ya. Selasa ke hari ni? Rasanya hari ni Ahad tak? Tak tahulah, saya dah lupa hari dah nampak gayanya. Gitulah keadaan saudara. Nak buat macam mana saudara, usia saya begini. Baik saudara, kita teruskan dengan e-commerce. Usai pencerahan, kita masuk e-commerce kejap sedikit saja saudara. Jadi kepada mereka yang punya bahan-bahan atau barangan yang mau diwar-warkan, boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011330412441. Sibukkanlah Al-Azhar dengan bakurnya, iaitu Setangi Al-Bakur dan Haruman, parfum. Parfum banyak daripada Timur Tengah. Di samping itu, bolehlah juga saudara memesan rendang tok dan bahulu berdal. Itu produksi ibunya, memang sedap saudara. Sesuai untuk kita makan dengan kanji dan sebagainya. Untuk raya pun boleh juga. Saudara ditahan 3 bulan tak silap saya. Dan juga kalau saudara yang bermasalah kencing manis apa semua, ada gula O. Al-Azhar memasarkan gula O tanpa kalori, ya saudara. Dan jika anda tidak dapat dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah sedang sibuk dengan dendeng manis Siti Farehah. Sibukkanlah dia, ya saudara. Begitu juga bagi teman-teman di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan di talian 012-357-5703. Banyak buah-buahan yang ada dengan dia, tapi grade-nya semua yang terbaik, AAA saudara. Dan jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya lain tidak adalah popiah sira Lady Maria. Sedap, rasanya pedas, rangup dan manis mengasyikkan, ya saudara Sava, saudara Madam K, saudara Azli. Ini teman-teman daripada Instagram. Saudara, kalau ada bermasalah dengan Facebook, sila layari Instagram. Tak susah saudara. Like, share dan subscribe. Itu saja. Tak ada kena bayaran apa pun. Toko jamu saudara Zul masih memasarkan madu tualang. Ya saudara, kalau saudara memerlukan madu, sila hubungi. Bukan untuk bermadu, madu tualang. Toko jamu Kemaman saudara Zul di talian 019-917-0449. Ini madu yang dihasilkan dari lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah, serta rawatan susulan untuk COVID-19. Hubungi saudara Zul, saudara Toko Jamu Kemaman 019-917-0449. Harga tak mahal mana pun saudara. Juga madu apple cider. Ini ramuannya 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Elok untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak. Itu masalah pengadaman. Yang mana ada sembelit tu, eloklah makan. Asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu untuk masalah gout,
sakit sendi dan otot, serta kalau rawatan susulan kepada COVID-19, saudara. Itu saja tentang e-commerce kita hari ini, ya. Saudara Osman Abdullah, saudara Zamri Ibrahim, Saidi Majid, Rosli Yunus dari Instagram. Ya, saudara Jo Go View Jo. Jo Go View Jo, nama sedapnya. Puan Rahimah Sulaiman, apa khabar puan? Moga sihat walafiat. Baik, saudara, kita santuni sedikit tentang naluri kehidupan. Belum puasa ni elok juga, saudara. Kita bertazkirah sedikit. Kerana ini hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari menyatakan bahawa dari Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim yang menanam pohon atau tanam tanaman, lalu sebahagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahalanya. Saudara, sebab itu digalakkan untuk kita menanam. Orang tua kita dahulu tanam pokok durian apa semua, mereka dah tak ada, tapi kita masih dapat nikmat makan buah-buahan tersebut, dan pahala itu masih lagi sampai kepada mereka. Jadi saudara, digalakkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada buah pun, bunganya. Kalau tak ada bunga pun, rimbunan pohon itu untuk manusia berteduh, kita boleh dapat pahalanya, saudara. Dan saudara jangan lupa, saudara, ajal itu akan sampai. Ia tidak akan dilambatkan atau didahulukan, walaupun sesaat, saudara. Jadi kerana firman Allah SWT maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datangnya tempoh itu ajalnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun. Dan tidak dapat pula mereka dahulukannya. Ini ayat ini adalah surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Saudara, saya menganjurkan sempena bulan Ramadan ini, perbanyakkan kita amalkan zikrullah pada setiap hari. Saudara, baik, usai ini naluri kehidupan, kita santun sedikit kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Itu mutiara katanya. Katanya, jangan pernah merasa bosan dengan leteran atau suara ibu bapamu. Kalau mak bapak kita menegur kita, berletih ke, jangan anda rasa bosan. Kerana satu hari nanti, kamu pasti akan sangat merinduinya. Jadi, semoga anda semua bertemu dengan kedua ibu bapa di syurga. Amin, ya Rabbul Alamin. Jadi, saudara, bila mak kita berletih, bapa kita bercakap pupek, jangan marah. Satu ketika nanti anda akan merasa kehilangan. Macam mana saya sekarang ni, saudara, bila datang bulan puasa, sedih sebab tak dengar lagi suara ibu. Tak ada lagi dapat menikmati masakan ibu saya. Walaupun semangkuk kanji, tapi enaknya Tuhan saja yang tahu. Walaupun makan dengan ikan kering pun memang sedap. Itulah hasil tangan ibu kita, tiada lagi kelazatannya untuk dibezakan, dibandingkan dengan tukang-tukang masak yang hebat di dunia ini, saudara. Ya? Saudara Adi Budiman, dalam salam katanya, salam Diva yang diwawarkan, saya tak nampak. Ini saudara Adi Budiman, saya tak tahu. Jadi tulisan saya tak baca. Tulisannya tu apa maksudnya saya tak tahu. Dia bau jannah waya wawa, tak tahu saya. Saudara Mustafa Muhammad, saudara Mak Syarif, saudara Abang Ghazali, Puan Siti Zubaidah Muhammad Nafiah, saudara. Begitu juga Amir DX, Hafiz, ya saudara. Saya tahu saudara ini Eddie itu mungkin dia nak laju sangat dia tulis, maka tulisan tu tak tahu apa yang maksudnya. Baik saudara, seperti biasa, kita bermula dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tinggal lagi 15 hari. Doa saya agar perkara ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan supaya kita orang nak raya lah, saudara. Itu masalahnya saya katakan. Kalau mereka yang berada di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja, kalau mereka tak peka, mereka tak dapat merasai denyut nadi rakyat. Baik saudara, tajuk malam ini, perbincangan kita, siapa abang besar? Nak tahu siapa abang besar? Baik saudara, sebelum itu saya masih lagi mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had.
kerana kita bimbang dan khawatir negara akan muflis. Baik, saudara. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Beliau menghantar pantunnya sekitar lepas Zuhur tadi. Saya tengok ada 3 rangkap daripada pantun Pak Nazil. Cantik pantunnya. Kata Pak Nazil, makan bersama menantu mak nyonya. Tanda sayang seorang rakan. Harta pertama kita punya. Hanyalah yang sempat dimakan. Sungguh, katanya lagi, sungguh pun tua, sihat akalnya. Tidak lupa masalah dirungkai. Harta kedua yang berikutnya, cuma apa yang sempat dipakai. Jadi, kalau kita makan, itu harta pertama. Harta pertama kita punya hanyalah yang sempat kita makan. Harta kedua yang sempat kita pakai. Kemudian kata Pak Nazir lagi, kerabu pegaga goreng pelata, lemak turi menjadi regu. Harta ketiga, harapan kita. Sedekah diberi, pahala menunggu. Ini harta ketiga yang kita bawa bekalannya ke akhirat nanti. Terima kasih Pak Nazir. Cantik culipan pantunnya sempena dalam bulan Ramadan ini, saudara. Baik, usai pantun, kita santun gedung ilmu. Ini gedung ilmu ni perlu supaya kita dapat mengetahui apa harapan dan impian pemimpin terdahulu, saudara kamu zaman. Pemimpin terdahulu, mereka berkata pemimpin itu hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Ini dipesan berkali-kali. Dan mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita hari ini bukanlah pemimpin yang miang. Rupanya pemimpin terdahulu, orang tua dahulu pun dah berpesan supaya jangan kita cari pemimpin yang miang. Kerana bila laku perangainya amatlah miang, suka mengganggu anak bini orang. Orang macam ni tak sesuai jadi pemimpin. Melihat perempuan, matanya terbuntang, terbeliak di matanya. Iman tiada, akal pun kurang. Janji dilanggar, sumpah dibuang, rakyat sengsara, negeri pun lengang. Kalau kita ada mempunyai pemimpin yang miang, saudara, jika dijadikan pemimpin, maka rakyat ditimpa malang, dijadikan tua, dimusuhi orang, dijadikan induk, binasa sekandang. Saudara, kalau kita lantik orang yang miang jadi ketua, binasa sekandang, saudara. Bila berkuasa, mencari mangsa. Bila dia berpangkat, dia akan memakan umat. Bila berharta, bini bertambah. Memimpin umat tak akan selamat. Jadi, perhatikanlah. Pemimpin-pemimpin jangan ada kita lantik orang yang miang, saudara. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar. Cantik ni kata-kata bidalan yang diutarakan dalam buku tersebut. Saudara Samsul Anwar, Saudara Idris Muhammad Nur Maria, Waalaikumsalam. Kita juga dengan Puan Hamidah, Saudara Hazrul, Ismailis. Saudara, sebelum saya beri pencerahan, mesti saya beri peringatan juga. Mesti saya berikan juga, kerana saya tengok masih banyak lagi culipan-culipan yang dibuat. Suntingan-suntingan live saya ini untuk dimasukkan dalam channel YouTube. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dah dimasukkan ke channel YouTube ataupun apa-apa channel sekalipun, maka semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan komen-komen yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen. Ingat saudara, ini lepas pencerahan, sekadar matlamatnya adalah untuk memberi informasi supaya warga kita berinformasi dan tak bolehlah kita ini diperkotak-katikkan oleh pimpinan. Ingat saudara, pencerahan politik ini kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan apabila kita nak menyantuni satu masalah itu, santunilah dengan budi bicara yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, Puan Badariah. Baik saudara, sesuatu yang agak mengembirakan, dah masuk hari ketiga ni, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan. Terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri, kerana kerajaan katanya telah pun bersetuju memberi bantuan khas kewangan ahli fitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Jadi siapa saja penjawat awam yang grade 56 ke bawah, mereka layak menerima bantuan sejumlah RM500. Inilah termasuk kaki tangan di bawah skim Contract of Service, Contract for Service atau pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep.
Jangan risau saudara, semua kaki tangan kerajaan dapatlah duit raya RM500. Terima kasih Perdana Menteri. Sementara itu, kerajaan juga bersetuju untuk memberi sebanyak RM250 kepada pesara kerajaan. Saudara, semua pembayaran khas bantuan kewangan ini akan dibuat pada 25 April. Selepas 20 April, kumpulan Wan Sembang Pekerja, 5 hari kemudian 25 April. Dapatlah dulu kita panggil bonus. Nak kata bonus pun tak bonus juga, saya tak tahu berapa jumlah, tapi ini dianggap sebagai bantuan khas untuk menyambut Aidilfitri, ya saudara. Dan ini melibatkan wang negara sejumlah RM923 juta dan manfaat kepada lebih kurang 2 juta kaki tangan perkhidmatan awam. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas keprihatinan pada rakyat. Memang keadaan sekarang ni saudara. Dan dalam keadaan begitu saya menzahirkan juga kebimbangan kerana daripada apa yang dapatan saya terdapat lebih kurang 475,678 permohonan sedang dalam proses di Kementerian Dalam Negeri. Itu permohonan untuk pekerja asing. Kerana sehingga kini jumlahnya 2,605 orang pekerja asing telah diluluskan, iaitu dalam sektor perkilangan dan perladangan. Jadi dalam keadaan begitu kita haraplah berhati-hatilah. Untuk kita menerima kehadiran orang asing ni kena berhati-hati saudara. Saudara Rosdiwan, Puan Maznah, saudara Jumaidi, saudara Said Noh komen sikit tentang Dewan Bandar Kuala Lumpur yang memagar kawasan Bazar Ramadan di KL seperti yang diviralkan. Saya tak nampak. Kalau saya nampak memang lunyai saya kerjakan, saudara Said Noh. Saya tak tahu di mana yang dipagarkan. Bagi saya, kalau itu benar-benar berlaku, saya rasa tak patut. Orang nak berniaga dalam keadaan sekarang ni, janganlah tunjuk kuasa. Saya minta maaf, saudara Said Noh, saya tak dapat culipan ataupun berita tentang kaki tangan Dewan Bandaraya memagar kawasan Bazar Ramadan. Cuma yang saya dapat macam di Ipoh, dipindahkanlah dan sebagainya di Perak. Telah pun saya hantar kepada Yang Amat Menteri Besar, kalau boleh janganlah dalam musim-musim ini, musim-musim raya, musim-musim bulan puasa ni, inilah selepas 2 tahun rakyat yang berniaga nak cari kehidupan, hanya ini waktu ini yang sesuai mereka untuk berniaga. Janganlah pula diletakkan syarat dan sebagainya. Biarkanlah mereka nak berniaga, saudara. Kerana mereka mencari harta pendapatan yang halal. Saudara, saya haraplah pihak berwajib jangan tunjuk kuasa anda kepada rakyat. Kerana bukan sekadar itu saja, saudara Said Noh. Saya mendapat juga maklumat bagaimana susu pekat saji katanya naik daripada RM2.30 sekarang ni naik kepada RM2.59. Itu susu pekat saji. Dan harga ayam naik terus, RM9.20, tiada kawalan. Jadi kita mengharapkan agar pihak kerajaan kenalah buat sesuatu. Dah lama dah kita ni barang ni tak selesai-selesai lagi. Kerana pengusaha dan pengeluar mereka tak peduli pun. Saya katakan yang paling pentingnya adalah orang tengah. Jadi peniaga, terutama peniaga makanan dan gerai-gerai tepi jalan, bagaimana mereka nak letak harga kalau harga barangan itu tinggi? Tadi saya tak pergi ke pasar, tapi saya dapat culipan teman-teman menyatakan bahawa harga ayam, harga ikan, segala-galanya naik. Sekarang ni nampak gayanya umat Islam kini menghadapi tekanan. Umat Islam sekarang ni tengah berpuasa. Mestilah mereka nak cari barang untuk makan keluarga. Dan kini mereka menghadapi tekanan kenaikan harga daging segar. Jadi ini ukuran kenaikan mendadak permintaan sempena bulan Ramadan. Sebenarnya sebelum ini pun dah naik. Cuma mungkinlah tak berapa perasan. Cuma saya heranlah bagaimana alasan diberi oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Rosul Wahid. Dia kata kenaikan ini disebabkan kerana kenaikan gaji daripada kenaikan gaji minima 1,500. Saya kata dah jadi menteri, jadi Timbalan Menteri ni bercakap secara logik lah. Jangan hanya sekadar melepas batu di tangga. Jangan sekadar melepas batu di tangga saja. Kita minta dia sun-sun. Dia sebab
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, Datuk Roswa Wahid mengakui harga barangan dalam negara akan meningkat disebabkan oleh beberapa faktor termasuklah pengumuman gaji minima 1,500. Apa kena mengenanya? Apa kena mengena orang naik gaji yang naik barang naik? Barang naik kerana parasit orang tengah ni. Ini lintah darat ni. Ini yang perlu saudara tangani. Ini yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna serta Kementerian Pertanian yang mengeluarkan lesen ataupun AP kepada orang tengah ni. Mereka yang membeli secara pukal kemudian diagih-agihkan kepada peniaga. Saya tak salahkan kepada peniaga. Sebab itu tadi bila saya pergi ke Pasar Ramadan, saya pergi Seksyen 6 tadi Pasar Ramadan, memang ternyata barang bertambah mahal saudara. Memang mahal. Saya bukan nak mengada-adakan, tetapi apa yang saya alami. Harga barang makanan, orang nak berpuasa, sepatutnya harga itu dimurahkanlah. Kerajaan kena usahalah mencari jalan macam mana. Saudara, saya tengok keadaan masih lagi belum usai lagi. Tak tahulah. Perdana Menteri dah bagi kata 25 bulan boleh dapat. Tapi jangan pula bila dapat RM500 barang naik macam tak ada manfaatnya. Secara awi-awi harga barang tak turun pun. Nanya rakyat, sekarang ni zaman sebelum ni okey. Sekarang ni teruk. Saya haraplah agar pimpinan negara betul-betul serius menangani masalah ni. Saudara Nur Zaman tempat Datuk Seri Anwar kan Datuk Seri Najib boleh buat selesaikan masalah sembelit. Apa hal lah cerita Sapura Energy. Saya tak tahulah. Kadang-kadang saudara hantar kiriman saya tak tahu maksud ke mana. Dan hari ini kabarnya, ini satu hal lagi. Kita masuk segmen kabarnya, iaitu Malaysia bakal menjadi negara pertama saudara di dunia ini kerana mengheret kes AEFI, iaitu akibat kematian kesan daripada vaksin COVID-19 ke Mahkamah Sivil, Jenayah dan Semakan Kehakiman sekaligus. Di mana katanya Khairi Jamaluddin, Nur Hisham dan lain-lain mungkin diheret ke ICJ dan ICC di Belanda serta Mahkamah Tinggi di Malaysia atas jenayah kemanusiaan. Ini menurut kenyataan daripada firma guaman Tuan Muhammad Zainuddin & Co. Kerana mereka telah pun mendapatkan perintah ex parte award daripada Tribunal Khas Edukasi COVID-19 berkenaan vaksin pramatang eksperimental beracun. Jadi ex parte award adalah keadaan di mana pihak plaintiff tidak perlu memaklumkan kepada pihak defendant segala isu, bukti serta maklumat sebelum perbicaraan bermula atau sedang berjalan. Itulah. Kita dah cakap dari dulu lagi. Sekarang ni dah bila ada tindakan mahkamah begini, lagi kacau negara kita sekarang, saudara. Itu terpulang. Kita bersangka baiklah. Jadi peguam utama serta pengasas firma guaman dari Tuan Muhammad Zainuddin mendakwa bakal menjadi pihak pertama yang akan membawa kes AEFI ke peringkat umum. Mereka juga mendakwa seramai lebih 20,000 kematian akibat COVID-19 adalah sebenarnya kesan. Katanya lah, saudara, dari vaksin dan bukannya kematian secara alami akibat pandemik. Saudara, kita harus berlapang dada, kita tunggulah keputusan mahkamah. Sebab tu saya kata, tangan yang bercincang, bau yang memikul. Bukan senang. Boleh jadi menteri, bolehlah keluar SOP dan sebagainya. Bila dah jadi macam ni, macam mana? Terpulang. Sementara itu, saudara, PAC pula, iaitu Public Account Committee, Dewan Undangan Negeri Perak, katanya akan memanggil 2 orang mantan Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Datuk Faizal Azmu untuk menyiasat berhubung penjualan tanah tapak lapangan terbang di Sri Skandar. Moga ada cahaya di hujung terowong. Itulah, saudara, tanah itu macam saya katakan semalam kemarin sepatutnya digunakan untuk pembangunan lapangan terbang di Perak. Tapi telah dijual kepada pemaju. Biarlah PAC, iaitu Public Account Committee Dewan Undangan Negeri Perak menyelesaikan persoalan tersebut. Sama-sama kita tunggu, saudara. Nampaknya kerajaan pimpinan Datuk Syahrani dia tak ada main kong kali kong. Yang tak betul kita akan bawa ke muka pengadilan, saudara. Baik, saudara. Usai kita cerita atas sikit, kita masuk sekejap
relax dulu saudara. Sambil-sambil minum kopi, kita masuk segmen Sepanjang Jalan Kenangan. Ini cerita kita masa kita kecil-kecil dulu. Izinkan saya untuk berborak sedikit. Kita melabun tentang masa lalu. Masa berjalan terlalu pantas, saudara. Rasanya macam semalam saja. Tapi hari ini saya tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada kakak, tak ada abang sulung. Dan sekarang ni kita seolah-olah perantau yang sendirian. Mak dah tak ada dalam kita menghadapi bulan puasa. Jadi bila hadir bulan puasa ini, banyaklah kenangan yang mengimbau. Kerana macam contohnya pada hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa. Jadi menjadi kebiasaan saya ni dulu-dulu saudara. Kalau saudara ada cerita, boleh hantar pada saya untuk kita berkongsi. Saudara Andrian, fakta tu kau kutip dari tong sampah mana? Yang mana pula tu saudara? Jangan bergaduh. Fakta itu tentang 40 bilion. Itu benar cerita. Ini jangan kita bergaduh saudara ya. Saya harap ini saya masuk segmen ini untuk kita mengenang. Kerana saya bila datang bulan puasa ni terngiang-ngiang kisah silam saya. Anda kalau ada cerita boleh kongsi dengan saya. Terima kasih Saudara Ahmad Syafuddin. Kerana selalunya bila datangnya bulan puasa ni, Allahyarhamah ibu saya akan meminta supaya saya mengumpul sabut dan kulit kelapa. Sabut, kulit kelapa ataupun tempurung saudara. Jadi untuk apa? Kerana ia adalah untuk buat dodol. Jadi di kampung dulu arwah mak saya ni dapat upah kacau dodol. Orang miskin saudara. Di waktu itu kampung kami tidak ada jalan raya, tak ada api, tak ada paip, air bersih tak ada, air di telaga, tak ada perigi. Itu pun kena angkut. Kalau di belakang rumah saya tu ada masanya air tu keruh, tak boleh dibuat minuman, kena pergi naik ke darat sikit lagi. Yang ada air jernih, selalunya rumah ibu saudara saya. Allahyarhamah mak alang saya. Rumah dia air tu bolehlah kita angkut untuk minuman, untuk jadikan makanan. Ya saudara. Untuk mandi atau membasuh ada telaga, dipanggil telaga Ransum. Saya ingat lagi tempat. Sebenarnya saudara, perjalanan kita terlalu jauh rupanya. Lama dah, tapi rasa macam semalam. Jadi bila saya tengok bulan puasa ni, teringat mak. Jangan lupa besok cari sabut, kumpul. Cari tempurung, buah kelapa sebab kampung saya banyak pokok kelapa. Tempurung kelapa dan kayu getah. Saya tahulah bahawa tentulah ada orang memesan untuk buat dodol ataupun untuk bakar lemang. Tapi yang saya kadang sampai hari ini saya tertanya-tanya, mana datangnya ibu saya memperoleh wang untuk buat kuih. Banyak dia buat kuih. Dia ambil upah kacau dodol, kemudian dia masih lagi buat kuih bakar kacang. Itu kegemaran saya. Saya tahu kuih bakar kacang ini, kuih itu adalah daripada kacang hijau yang digoreng, lepas itu ditumbuk jadikan tepung. Tepung daripada yang asas daripada kacang hijau tadi dibuatkan kuih bakar. Memang sedap saudara. Kuih bakar kacang ni tahan sampai hari raya haji. Saya ingat lagi kadang-kadang saudara, yang kuih ni sedapnya saudara, bukan bila banyak-banyak, yang akhir tu, yang seredak tu. Saya juga sudah tak ada mak dan ayah, abang pun tak ada, sedih ya saudara Joka. Kita senasib saudara. Itu saya katakan, kita dalam perjalanan kita ni terlalu jauh. Jadi biarlah kita berhibur sedikit, mencerita zaman silam kita, saudara. Dan ibu saya akan buat kuih bakar kacang. Kemudian kuih bahulu. Kuih bahulu ni sebenarnya banyak orang tak tahu. Kuih itu akan jadi cantik, kuih itu akan jadi lembut kalau digunakan telur itik. Bukan telur ayam. Saya tahu sebab ibu saya akan berpesan. Pergi kedai Sam tu, cari telur itik. Barulah dipukul. Dulu pukul telur ni bukannya dengan alat yang spring tu, tidak saya. Digunakan daun serai. Setelah dibasah, basuh daun serai tu, telur ni letakkan dalam pasu, maka dipukul menggunakan daun serai. Berbuih-buih telur tu naik, saudara. Dan yang paling seronok saya sekali adalah kuih goyang. Ini kuih goyang. Setengah saya tak tahu apa orang panggil, tapi saya panggil kuih goyang. Dia letak aja celup, sekejap jadi, sekejap. Jadi makannya rangup. Bukan macam popiah Lady Maria. Kuih goyang ini manis, sedap. Tahan juga sampai 2-3 bulan saudara. Dan yang paling wow sekali adalah lemang dan ketupat.
Cuma waktu kami dulu, kami tidak makan lemang dengan ketupat itu dengan daging. Ya maklum sajalah ya saudara, perkampungan kawasan desa saya itu kampung yang susah nak orang susah semua. Pekerjaan ni penduduk, penuri getah, nelayan. Jadi kami menggunakan siput-siput. Jadikan rendang. Lokan buat rendang, tiram buat rendang, siput sudu. Mungkin orang tanya dengan saya, apa itu siput sudu? Siput sudu ni dia bukan siput sudu. Sebenarnya ni orang Kuala Lumpur panggil dia kupang. Sebenarnya kupang tak sama dengan siput sudu. Kupang dia kecil. Dia dalam selut. Jadi kita cenet sikit-sikit itu kupang. Tak sesuai untuk dibuat rendang. Tapi siput sudu kita buat rendang. Memang sedap saudara. Dan siput manis. Siput manis tu yang kadang anak-anak kat kampung dulu gunakan itu sebagai buat lastik. Dia punya peluru, kulit dia tu besar ni. Di Sabah, di Sandakan banyak siput-siput ni. Tapi di kampung saya dah bertambah kurang. Dulu satu pot isi sudu tu 30 sen. Sekarang ni sebutir siput manis harga dia RM1 saudara. Jadi itulah makanan kami dan saya dalam keadaan begini teringat, terkenang-kenang macam mana ibu saya selalu berpesan. Dia kata, ingatlah, bila datang bulan puasa, kita kena banyakkan sedekah. Jadi, kamu pergi cari, sabut, cari tempurung, cari kayu api, kita buat dodol. Ambil upah. Saudara, satu kawah, ataupun satu kawah lah, saya panggil satu kawah, dodol boleh dapat 3 ataupun 4 sumpit. Dodol itu akan diisi dalam sumpitan yang dianyam. Macam tikar, saudara, kita panggil sumpit. Jadi, isi dodol tu, siapa memesan untuk ibu saya mengacau dodol, dia cuma mengambil 1 sumpit saja. 3 sumpit lagi diberi pada orang yang menyediakan segala pulutnya, gulanya, gula merahnya. Kami cuma mengambil upah mengacau. Saya kata, mak, teruk ni mak, dekat ujung-ujung ni. Mengacau dodol ni pula saudara. Jangan dia kacau waktu awal. Awal tak ada masalah, laju saudara, leceh senang je. Tapi bila dah 3 jam, masuk 4 jam, dah dekat dengan maghrib, kita kacau. Selalunya kita panggil turun lah. Waktu kita turun, mula mengacau dodol pukul 2 petang. Sampai maghrib, saudara. Sampai buka puasa. Waktu itulah yang paling seksa sekali kerana susah. Itu cerita zaman dulu. Jadi kalau saudara ada cerita, sila hantar kiriman pada saya untuk kita berborak, bercerita tentang kisah zaman dulu-dulu. Masa berlalu, saudara. Rupanya saya tengok, usia saya dah 66 tahun. Artinya sudah lebih kurang 50 tahun, saudara. Lebih 50 tahun. 52 tahun, 53 tahun dulu. Kadang-kadang saya terfikir, apakah kita mempunyai 50 tahun ke hadapan? Wallahu'alam bisawaf. Tapi, terasa seperti semalam peristiwa itu. Macam baru berlaku saya. Tengah-tengah saya melihat bagaimana ibu saya sibuk ke dapur bulan puasa. Macam saya katakan, kita bulan puasa dapat banyak juadah. Pergi hantar rumah makcik, rumah mak ngah, mak lang, apa semua. Akhirnya kita makan kuih-kuih yang bertukar-tukar. Itulah saudara. Saudara Pak Cu, teritip pun sedap. Tapi kapal mewah punya. Teritip itu sebenar-benarnya sekarang ni kalau saudara makan dekat kedai-kedai Cina, Tionghoa, dia panggil baby oyster. Sebenarnya itulah teritip. Teritip ini di celah-celah batu. Dekat kampung saya tu ada dekat Batu Undan, tu ada batu besar, di situlah diketuk. Ya Allah, seksanya saudara. Seksa. Sebab itu saya dapat merasai kepedihan rakyat yang susah. Kerana saya melalui zaman yang susah itu. Dan saya berterima kasih pada pimpinan UMNO. Kerana dengan parti inilah maka hidup saya berubah. Saya masih ingat lagi bagaimana Allahyarhamah ibu saya, dia kata, kita ni yang boleh merubah nasib kita adalah pendidikan. Jangan kamu puting sekolah, belajarlah. Hanya pelajaran saja yang akan merubah kehidupan kita. Benar. Kalau tidak, saya mungkin duduk di kampung, di pinggiran sungai Dinding, jadi nelayan, megawai ataupun memukat. Sebab itu bila saya balik kampung, tengok teman-teman saya yang tak berkesempatan melanjutkan pelajaran ke universiti dan ke luar negeri. Mereka masih lagi menjadi pesabit kelapa, masih lagi peraih ikan, masih lagi jadi nelayan, penuri getah.
Sebab itu saya katakan, anda yang berkesempatan belajar, ini semua direka ataupun diusahakan oleh pimpinan UMNO. Sebab itu jangan marah pada UMNO yang merubah kehidupan. Kampung saya dulu tak ada api, tak ada jalan, tak ada air. Segala-galanya dah ada sekarang, dah jadi moden. Malahan, mungkin kerana kemodenan itulah merubah budaya kita, dah tak ada lagi dah. Saya balik kampung, saya dengar cerita, saya telefon ada ni adik-adik saya dekat kampung, salah seorang itu my personal bodyguard kalau di kampung tu, Johan nama dia. Saya tanya, Han, macam mana? Ada pukul tabur? Tak ada dah bang. Dah tak ada dah. Anak-anak muda tidak lagi pergi ke masjid, pukul gendang raya ataupun tabur. Tak ada. Dan saya tanya, ada moral tak? Dia kata, moral tu ada tapi tak ramai orang pun. Moral. Sedangkan kami dulu, itulah yang ditunggu-tunggu. Iaitu moral tu bukan hari-hari, tidak. Sekali saja waktu kita memegang puasa. Sebab itu, jadi saya bila membaca kenyataan macam di Negeri Sembilan, dia ada budaya itu membantai daging, ini lembu. Itu budaya mereka. Saudara, baik saudara. Sekarang ni kita masuk bab politik. Saudara, usai cerita-cerita ni, besok kalau saudara ada kirim, sila kirim pada saya cerita saya untuk kita kongsi bersama. Sepanjang bulan puasa ni, kalau boleh kita mengenang sepanjang jalan kenangan. Banyak perjalanan hidup kita. Tu belum cerita bab waktu kita muda lagi saudara, masih anak-anak. Cerita muda-muda, macam mana kita bercinta, macam mana hari raya, persiapan, bagaimana kita hantar surat. ID kita tunggu malam besok. Mungkin kalau saya ingat, kita bercerita pula percintaan anak muda di bulan puasa. Sabar saudara. Jadi relax saudara. Jadi cerita pencerahan saya ini kita santai. Sambil itu saya memberi pencerahan tentang politik. Dan saya okey, kita masuk politik lah saya. Bosan pula anda semua nanti. Saudara ulas tentang Atuk Jumpa Hadi. Dia jumpa pun biarkanlah saudara. Memang itulah keadaannya. Saya malah nak bercakap. Kalau saya bercakap nanti orang marah dengan saya. Lebay-lebay ni bila dia dah lihat kuasa semakin hilang, mereka membuat upaya macam-macam. Sebab itulah bisa katakan macam Parti Bersatu Malaysia, sebenarnya PBM ni kita boleh anggap ia sebagai menunggu masa untuk ditalkinkan. Kesan daripada itulah membuatkan partnernya orang yang bersekongkol dalam Perikatan Nasional mencari upaya untuk nak cari napas, nak cari kehidupan politik lah saudara. Mereka sedang mencari untuk menyambung nyawa politik. Jadi sebab itu Haji Hadi bersanggup pergi jumpa Dr. Mahathir, walaupun sebelum tu dia maki. Walaupun semua orang tahu bagaimana Tan Sri Muhyiddin mengkhianati Dr. Mahathir. Macam mana kata Datuk Nazir Aziz semalam. Dia kata dah tak ada muka tebal lah. Jadi sebab itu saya tengok saya nak baca kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata selepas pilihan raya negeri Johor, dia kata saya didatangi oleh beberapa orang pemimpin parti politik termasuk daripada Parti Pejuang. Ini cerita dia, alasan dia. Sejauh mana benarnya? Apakah mereka jumpa dia atau dia jumpa mereka? Itu persoalannya. Dia kata mereka menyuarakan pandangan saya bahawa lebih baik parti-parti selain Barisan Nasional merintis suatu bentuk kerjasama politik bagi mengelakkan pertembungan banyak penjuru dalam PRU ke-15. Mereka sedar bahawa majoriti rakyat tidak menyokong Barisan Nasional yang masih terpalit dengan imej kleptokrasi. Lain tak ada. Buka cerita aja kleptokrat. Buka cerita konon-konon tak beramanah. Buka cerita rasuah. Apakah mereka ini bersih? Kalau nak disantumkan semua parti-parti yang ada tu, apakah mereka bersih? Sebab itu dalam bulan puasa ni saya haraplah pimpinan jangan lagi bercakap. Nak kata bersih, siapa yang bersih? Siapa yang maksum? Siapa? Lain tak adalah saya tengok dalam ini kenyataan dia. Bahawa dia kata pertemuan dia dengan Tun Mahathir yang diatur selepas seorang pemimpin kanan Parti Pejuang datang menemui saya adalah sebahagian daripada inisiatif ini. Apakah orang datang jumpa dia atau dia pergi jumpa Dr. Mahathir? Kalau itu pun anda masih mau berbohong, kalau itu pun masih mau mengelirukan keadaan, jadi macam mana kita nak yakin? Secara itu keadaannya. Ya, jadi saya melihat bahawa parti PBM ni tak konsisten. Sekejap dia berpecah, sekejap dia bergabung. Cuma yang kita lihat mereka lain maunya tidak ada selain daripada untuk mendapatkan kuasa.
Betul, Saudara Azman Husin. Benar. Lain tak ada. Yang didambakan oleh mereka adalah kuasa. Mereka mahu kuasa untuk apa? Untuk diri mereka. Tapi jualannya macam orang jual ubat, saudara. Ada cerita itu, cerita ini. Ubat dia yang paling sedap. Ubat dia yang paling baik. Sebenarnya mereka saya ibaratkan seperti penjual ubat di tepi jalan. Berbeza dengan UMNO. UMNO jual ubat juga, saudara, tapi di farmasis. Ubat kita ada certified. Ada dia punya sijilnya. Kalau beli ubat, kalau batuk ke, pergi ke farmasis. Bukan beli ubat batuk tepi jalan. Yang kadang-kadang orang katakan genting, taik kambing pun jadi ubat. Apa yang mereka lakukan? Jual cerita. Orang pun percaya, beli. Itu keadaannya. UMNO dia tak boleh begitu, saudara. Aduhai. Saudara, kemudian ini saya lihat bahawa tindakan PAS, mereka berjumpa Dr. Mahathir, katanya bukan kerana mereka tidak mahu meninggalkan Bersatu, tapi intipati kenyataan tu mereka sudah mula gusar dan tidak yakin bahawa Parti Bersatu ini adalah satu dukungan, satu persahabatan yang boleh dijadikan ikatan untuk memenangi pilihan raya yang ke-15. Sebab itu saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memikirkan sedalam-dalamnya untuk disegerakan pilihan raya. Lagi kita lewat, macam-macam kerenah mereka adakan. Ini gambaran yang saya dapat. Sebab PAS sendiri pun sudah terpaksa jumpa Mahathir pun berjumpalah. Saudara Saleh Talib, pemimpin kanan pejuang tu mukris ke? Bukan. Mukris menafikan. Mufri mengatakan Tan Sri Muhyiddin jumpa dengan bapa dia. Jadi saya Saudara Abdul Hamid, syukurlah Allah masih menutup aib. Jika Allah buka aib, terjun ke longkang nanti. Benar, saudara. Sekarang ni kalau bolehlah saya harap. Sebab itu saya menyatakan, kalau nak berpolitik, berpolitiklah secara matang. Sekarang ni rakyat tidak ada kepercayaan lagi kepada Parti Pejuang yang dipimpin oleh Dr. Mahathir. Rakyat dah hilang keyakinan. Anak-anak muda pun dah tak percaya lagi. Tapi diusahakan juga. Sebab itu diwujudkan kepelbagaian naratif politik yang tak ada diada-adakan. Begitu juga dengan Parti Pribumi. Rakyat tak boleh terima. Dan terbukti dalam pilihan raya, rakyat tolak. Tapi mereka mengatakan, tak ramai keluar mengundi. Apakah mereka yakin kalau semua keluar mengundi itu, mereka akan dapat undi itu? Begitu juga macam Parti Muda. Parti Muda ini semata-mata dia bergantung daripada sokongan daripada DAP. Dan parti DAP pun tidak percaya kepada PBM, tak percaya dengan PAS, tak percaya dengan Pejuang dan sebagainya. Jadi kenapa rakyat yang dijanjikan? Saya lihat kenyataan yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Ini jelas. Bila dia kata UMNO tidak sempurna, tetapi UMNO tidak terdesak. Dan UMNO tidak akan menjual prinsip untuk sanggup melakukan apa sahaja semata-mata untuk menebus malu dan menggenggam kuasa. Itu pandangan dan kenyataan yang dilontarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata selama ini beliau beranggapan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin dan partinya berdiri atas prinsip ideologi. Namun rupa-rupanya semua itu adalah demi kepentingan peribadi. Lain tak ada. Betul, saudara. Kepada mana-mana pihak dalam UMNO yang masih mahu bekerjasama dan percaya dan mahu mempertahankan Bersatu, jadi mereka, kata Datuk Seri Presiden, harus menilai sendiri segala tindak tanduk politik dan tabiat pengurusi Perikatan Nasional dan Bersatu. Ini yang begitu terdesak mahu kembali jadi Perdana Menteri. Apakah kita mahu terus bekerjasama dengan parti sedemikian? Dia matlamat lain tak ada. Akhirnya terdedah, dia nak balik jadi Perdana Menteri. Kalau kita katakan tak sedar diri, orang marah. Saya dah cakap, 5-6 malam dulu saya kata sudah-sudahlah. Orang dah tak mau terima kamu. Your parti terdiri daripada orang yang ditolak oleh rakyat. Tak percaya, tunggulah pilihan raya nanti. Pilihan raya ke-15 nanti, rakyat sedang menanti dengan geram, dendam untuk menghukum mereka. Jadi kata Datuk Zahid, memanglah UMNO tidak sempurna. Tapi kita tidaklah terdesak sehingga menjual prinsip, menjual maruah, sanggup melakukan apa sahaja semata-mata untuk mahu menembus malu dan mahu menggenggam kuasa. Jadi selaku pengurusi Barisan Nasional, dia menyebut
bahawa perjumpaan Presiden Bersatu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad membongkar niat sebenar Tan Sri Muhyiddin. Ya, Presiden Bersatu dilaporkan mahu kembali menjadi Perdana Menteri dan mahu bekerjasama dengan Parti Pejuang. Saya tengok, apa cerita ni? Dr. Mahathir pun kalau boleh nak jadi Perdana Menteri juga. Dia pun nak jadi Perdana Menteri juga. Sebab itu, bila dia nak bertemu dengan Parti Keadilan, tidak dilayan. Sebab Keadilan kata dia pun ada kandidat jadi Perdana Menteri. Jadi Presiden Bersatu juga kata Datuk Seri Zahid dilaporkan mengadakan pertemuan dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Walaupun tiada butiran lanjut, tapi Presiden PKR pasti akan menolak. Begitu juga dengan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal. Kerana beliau mengakui bahawa beliau telah dihubungi oleh pengurusi PN yang dipercayai berkaitan dengan bentuk kerjasama yang boleh dilakukan dalam pilihan raya umum pada akan datang. Namun, saudara, Datuk Seri Syafiee dilaporkan sudah memberikan kata putus menolak permintaan tersebut. Itu saja. Jadi pada Jumaat lalu, Dr. Mahathir juga selaku pengurusi Pejuang berkata Muhyiddin menemuinya minta bantuan bagi mendapatkan semula jawatan Perdana Menteri. Itu cerita sebenar. Itu cerita sebenarnya. Bukan orang suruh dia Pejuang nak jumpa dengan dia. Dia nak berjumpa dengan Dr. Mahathir. Sebab bila Dr. Mahathir dah mengatakan begitu. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya rasa sudah-sudahlah. Cukup-cukuplah. Bagaimana pendelahan Syafiee Apdal. Cuma sekarang ni saya harap benda ini benar-benar terlaksana. Kerana kabarnya bahawa PAC, Public Account Committee Parlimen, ini Parlimen pula, katanya mereka perlu memanggil Tan Sri Muhyiddin bagi memberi penjelasan, iaitu berhubung tentang Mas Sejahtera. Kerana Mas Sejahtera ini disahkan zaman beliau jadi Perdana Menteri. Jadi PAC perlu menyiasat persoalan ini. Jadi saya rasa dia dalam keadaan sekarang ni dia dalam keadaan yang sukar. Kalaulah UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa, mendapat kuasa sepenuhnya secara dominan, pasti dia tidak akan selamat lagi. Zaman Datuk Najib dulu mungkinlah Datuk Najib ni baik hati, tak apalah. Akhirnya apa jadi? Tapi kali ini saya tidak yakin ada maaf bagimu. So, Mat Semana, dari 22 bulan DNA rakyat dah tolak total itu kelas. Rakyat dah tak boleh terima dah. Sebab itu saya katakan, segerakan pilihan raya. Tapi lagi dilewatkan, memberi mereka peluang macam-macam. Tiba-tiba, nak tengok sekarang ni, saudara. Tiba-tiba saja sebab itu saya katakan, naratif mereka tak habis-habis. Sekarang ada timbul pula cerita lain, saudara. Sekarang, lepas Datuk Seri Zahid, lepas daripada Datuk Seri Najib, dan terkini, mereka sudah pun mewawarkan tentang cerita ataupun fitnah yang mengatakan bahawa timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Haji Hassan, katanya terlibat dalam rasuah. Ini gambaran mereka, tak habis-habis. Okey, dulu kata Datuk Najib kena letak jawatan. Kemudian Datuk Zahid, kerana dia bawa ke mahkamah, letak jawatan. Kalau dia letak jawatan, Datuk Mak Hassan lah mangku. Sekarang Datuk Mak Hassan pula kena. Jadi siapa sahaja yang jadi Presiden UMNO, dia tidak akan berhenti dari dihujani oleh pelbagai fitnah. Saya dapat kiriman ni, saudara. Bagaimana mereka menuduh Tok Mak Hassan siap dengan vouchernya, wang yang dihantar keluar negara apa semua. Banyak benda ni. So, bagi saya lah, bulan puasa ni, muat apa nak cerita aib orang. Semua orang ada keaiban masing-masing. Saya agak bersimpati dengan timbalan Presiden. Hari ini dah mula mereka, ada orang namanya Tokeh nama Teh, berhubung dengan pemprosesan kayu dan pengurusan kelapa sawit di Melaka dan Negeri Sembilan. Ini tuduhan. Dan tidak henti, saudara. Siapa saja yang berada di tingkat 38 di Ibu Pejabat UMNO, pasti mereka tidak akan sunyi daripada tuduhan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, sebab itu saya kata Datuk Ismail Sabri kena cepat. Kalau tidak, nanti dengan anda sendiri pun ada kes yang rakyat Saudara Azli Nordin. Rakyat mana tu? Rakyat lah, saudara. Saudara Azli Nordin ni mana? Saudara, saya tak berhasrat untuk menyingkirkan saudara dari ruang saya ini. Tapi kalau boleh, kita berhujah. Bila kata rakyat, saudara sendiri tengok, takkanlah saudara membutakan mata. Orang kata rakyat nak pilihan raya.
Dan jangan ingat bahawa kita ni maksum. Saya tak maulah berdebat dengan saudara. Tapi bagi saya, carilah. Santuni kita sekarang ni nak mencari satu kepimpinan untuk memimpin negara. Itu saja. Kita nak pilihkan yang terbaik untuk segerakan. Dan jadi jalannya lain tak ada. Kita bubarkan parlimen, kita adakan pilihan raya supaya disusun semula. Negara kita ni dah rosak. Saudara Azli, saudara jangan lupa. Saya cakap terus terang, kita dah rosak. Dengan kepelbagaian sejak bila beralihnya kepimpinan. Daripada UMNO pergi pada Pakatan Harapan, daripada Pakatan Harapan pergi Perikatan Nasional, sekarang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri dan tak henti-henti. Bagi saya lah dalam keadaan begini, saudara, saya melihat suasananya sudah tidak tenteram lagi, macam-macam. Dalam keadaan begini, kita mengharapkan bila ada pilihan raya dapat diusaikan segala permasalahan. Sedangkan kehidupan rakyat tertekan, saudara. Amat tertekan. Harga barang tak selesai. Masih naik. Kerana pimpinan yang ada, dilihat tak mampu menangani. Kerana mereka tidak mempunyai ketegasan. Jati diri tak kuat. Sedangkan setiap menteri, saya nak bagi tahu saudara, sebab itu saya marah kadang-kadang tu, kerana setiap menteri dia ada dekri. Yang pandai menggunakan dekrinya sebagai menteri adalah Khairi Jamaluddin. Dalam menggunakan akta itu, akta ini, Kementerian Kesihatan, siapa tak ikut SOP, boleh disaman. Itu keadaannya. Jaki Linglang, Tok Mat tu ada orang kes 10 juta. Itu saya katakan macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Kita sekarang ni, kita harus, biarlah SPRM laksanakan tugasnya. Tak ada masalah bagi saya. Sebab kita dah jeran lah. Tak habis-habis. Sekarang itu, saya bersetuju dengan Presiden UMNO. Kita hendakkan pemimpin baru. Wajah-wajah baru yang tidak lagi terpalit dengan segala permasalahan. Cukup-cukuplah. Jadi mana-mana kes itu, saudara jangan lupa. Saya tak mahu, tak setuju. Kalau orang saja dapat saja charge itu, maka orang itu dah salah. Kenapa kita harus mewujudkan mahkamah rakyat? Sedangkan kita ada mahkamah keadilan. Mereka yang pakar dalam bidang undang-undang, biarlah mereka mentafsir. Ada pendakwa raya, ada peguam bela. Biarlah berjalan. Sedangkan sekarang ini pun, kalau saudara lihat apa yang berlaku dalam perbicaraan kes Datuk Seri Najib, masih berbolok-bolok. Masih lagi, saudara. Dan macam ada sesuatu yang cuba disembunyikan, yang kita tak mau menuduh. Saudara, dia keadaan begitu. Apatah lagi kes-kes yang lain. Banyak, saudara, bukan sikit. Saya melihat keadaan begini yang tidak baik pada negara kita. Ini sekarang ni, mereka sekarang ni mengamalkan politik yang saya katakan politik munafik. Politik munafik. Sekejap kawan, sekejap tak kawan, sekejap sokong, sekejap tak sokong. Ini politik yang munafik. Dan sebab itu ada orang bertanya dengan saya, apakah saya bersetuju dengan debat yang patut dianjurkan antara Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya tak ada apa keberuntungan untuk rakyat. Permasalahannya adalah berhubung dengan Sapura Energy. Isunya sebab Sapura Energy, khabar yang saya dapat katanya meminta supaya bank melupuskan lebih kurang 7 bilion. Kalau bank melupuskan hutang sejumlah 7 bilion itu daripada 10 bilion, 7 bilion itu dimaafkan. 7 bilion itu boleh katakan semua bank-bank yang memberi pinjaman pada Sapura Energy, itulah mereka tak akan dapat untung sebesar itu pun dalam dia punya perniagaannya. Saya tidak nampak benda ini satu benda yang boleh dilaksanakan secara tuntas. Yang terbaik, saya katakan duduk, bukan untuk berdebat, duduk memikirkan, cari upaya untuk diselamatkan. Kerana Sapura Energy memegang konsensi, ada kawasannya yang ada telaga minyak. Dan di samping itu PNB melabur begitu banyak. Wang PNB datang daripada wang rakyat, datang daripada wang kumpulan wang simpanan pekerja, daripada kumpulan macam-macam. Jadi wang-wang ini perlu diselamatkan. Sebab itu saya katakan mereka yang bertanggungjawab memimpin Sapura Energy perlu disiasat. Rakyat tidak boleh berdiam diri. Saudara hak rakyat, Pandora Papers senyap. Betul. Ini permasalahannya. Banyak isu sekarang ni, contohnya tentang Pandora Papers. Kalaulah Pandora Papers ini dapat didebatkan di Parlimen, Pandora Papers ini dapat disiasat secara tuntas,
paling-paling tidak, orang yang ada menyimpan wang di luar negara tu, kita boleh paksa dia bawa balik duit kembali. Pertama sekali, apakah wang yang mereka peroleh itu secara halal? Adakah secara sah? Kalau tak sah, maka pulangkan balik pada rakyat, pada kerajaan. Ini yang berlaku. Wang berbilion, bukan bilion, triliun. Banyak wang-wang negara, wang rakyat yang diseleweng oleh mereka yang kononnya bernama pemimpin menyimpan wang di luar negara. Tak bayar cukai satu hal. Wang sudah mengembungkan poket bank-bank di luar negara. Sedangkan rakyat terus hidup kemiskinan. Setara lihat apa berlaku hari ini di Sri Lanka. Sri Lanka telah pun mengumumkan perintah darurat. Kerana rakyat sudah terjebak dalam masalah tidak mempunyai makanan yang cukup. Krisis ekonomi sudah mencanak naiknya yang tidak nampak ada ruang macam mana boleh diperbaiki. Jadi kerajaan pimpinan waktu itu sekarang ini membuat satu keputusan perintah darurat dikenakan di Sri Lanka. Apakah kita nak adakan begitu? Saudara Saleh Talib Rafizi tengok cari formula untuk burukkan UMNO Sampurna Energy dengan adakan debat. Saya rasa soal nak debat apa untungnya? Kalau benar Rafizi ikhlas untuk negara, demi negara, duduk bersama berbincang. Kenapa tidak saya dengan ini, dengan rendah diri, saya mengundang Datuk Seri Najib yang mahu supaya Sampurna Energy diselamatkan. Mari kita duduk, kita bincang. Kan itu lebih mulia. Sebab kita tidak dalam soal negara, soal rakyat, kita tidak boleh ada batas pemisah. Saya dah bercakap berkali-kali. Jangan kita mengamalkan politik yang memang tidak mengamalkan sistem demokrasi. Dalam demokrasi, yang kalah mengakui yang menang tidak boleh menzalimi yang kalah. Dan semua harus kembali bersatu. Jangan hanya mendodoikan, kita perlu bersatu, kita mesti begitu, kita mesti begini. Tapi natijahnya, mereka tak mahu. Saya lebih suka kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau benar Rafizi mempunyai formula yang terbaik, kononnya, duduk sekali. Datuk Saifuddin, parti-parti politik, saya kata 3 parti inilah. Dan kalau pimpinan PAS juga, ada juga orang yang baik untuk berbincang soal ekonomi. Duduk bersama dengan UMNO, mari kita bincangkan apa nak jadi pada Sampurna Energy. 1, selesaikan. 2, soal pilihan raya soal lain. Ini masalahnya kadang-kadang kita gaul semua. Jadi rojak, jadi bencempera. Politik negara dilihat seolah-olah macam rojak yang tak menentu. Akhirnya rakyat yang dalam keadaan kemabukan. Kita dengan rencam politik hari ini, saudara, saya melihat tak sepatutnya sebuah negara yang kecil dengan penduduk yang tak begitu ramai tapi mempunyai hasil buminya yang begitu makmur tapi tidak dapat dikongsi oleh rakyatnya. Sewajarnya pimpinan mesti berlapang dada. Sebab itu saya lebih suka mencabar Rafizi, saya suka mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mencabar Datuk Seri Najib, saya mencabar Datuk Seri Presiden UMNO, saya mencabar Timbalan Presiden UMNO. Duduk satu meja, carilah sesuatu untuk rakyat ini. Kerana negara kita, kalau kita terus bertelagah, kita akan berada dalam suasana yang paling tenat sekali, saudara. Ingat, saudara, hanya dengan fikiran yang waras, dengan hati yang berlapang dada, negara kita dapat kita selamatkan. Yang penting, rakyat adalah segala-galanya pada kita. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.